bawa cinta untuk dihadiahkan kepadamu. You know I'll be here for you sampai bila-bila tetap menunggu. Hai sayang, rindu dah ke? Amir, naik bilik please. Sekarang? Awak dah balik ke? Tak, cuma saya tak suka awak duduk kat situ. Naik please. Alah awak, saya tengah buat kerja ni. Banyak kerja saya nak kena settlekan ni. Awak cuba tengok balik gambar yang awak send dekat saya tu. Tengok jap. Okey, kejap. Oh, apa tu? Apa tu? Okey, sekejap. Awak ni comel betul lah. Awak memang jealous macam ni, Saya tak cemburu, Amir. Cuma saya tak suka, okey? Tak suka. Comel betul. Tipulah tak cemburu. Tak suka tu maksudnya cemburulah juga kan? Cemburu tanyanya sayang. Okey, baik. Di studio kita bersama dengan dua orang tetamu di sebelah saya di Fahrin. Ya. Wah, memang bertuah kita dapat Tadi ni. Fiza kat sana. Kita ada Fiza lagi kat sini. Ini Fiza Saad, antara pengacara untuk Red Carpet AJL. Terima kasih. Yang akan berlangsung tak lama lagi. Apa pun, terima kasih bersama kami pada hari ini. Terima kasih juga sebab menjemput. Alhamdulillah. Dan kita bersama dengan seorang yang saya kira cukup berpengalaman lah dalam mengendalikan atau membicarakan topik-topik cemburu ni. Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, pendiri motivasi yang tak asing lagi bersama dengan kita. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih Farin, Sogi. Takut tak topiknya tak ada? Tak adalah. Topik wanita hari ini mana pernah tak ganas. Okey, baik. Sebagai seorang yang belum lagi berkahwin, saya nak bertanya kepada ketiga-tiga yang sudah berkahwin. Okey, tiga-tiga termasuk belajar. awak. Okey, anda bertiga tipu kalau tak cemburu dalam perhubungan rumah tangga. Betul? Awak cemburu? Betul. Cemburu? Pasti. Okey, apa yang awak cemburukan pada pasangan awak? Cemburu, mestinya kalau ada, bukanlah orang ketiga ke apa, tapi kalau umum perhatiannya lebih kepada orang lain. Okey, baik. Kalau Fiza? Kalau macam saya, definitely perempuan lah. Contohnya, kliennya adalah perempuan. Mungkin kawan baiknya adalah perempuan. Mungkin juga kepada anak perempuan dia sendiri. Itu pun cemburu juga. Okey, baik. Dan doktor sendiri? Saya cemburu kalau katakan orang yang kita sayang beri perhatian lebih kepada orang lain lebih daripada dia beri perhatian kepada kita. Sama lelaki kan. Kedua-dua lelaki berkata yang perhatian itu apabila lebih pada orang lain. Jadi adakah doktor merasakan yang perasaan cemburu ini patut ada dalam sesebuah perhubungan rumah tangga? Dia perlu sebab pertama dia adalah satu fitrah yang mana yang tak mungkin boleh dibuang. Dia mesti ada pada semua orang, sama ada sikit ataupun banyak. Okey. Sama ada dia membawa mudarat atau tidak. Tetapi pasti akan ada dan itu tanda macam Fahri awal-awal tadi dia kata tanda sayang. Apabila kita cemburu pada seseorang pasti kerana kita sayang. Begitu juga kalau kita dengan rakan-rakan baik kita kan. Bila dia selama ini duk bercakap dengan kita, berapat dengan kita, tiba-tiba dia rapat dengan orang lain. Pun sama juga tak semestinya pasangan. Kita ada rasa cemburu sebab kita rasakan kerana kita sayang dia, kita suka. Sayang tak semestinya sayang dalam arti berkasih-kasihan. Tapi sayang dalam arti kita memang mengutamakan dia dalam hidup kita dan persahabatan kita. Kenapa tiba-tiba dia pergi pada orang lain? Perkara begitu juga boleh berlaku. Tapi dalam persahabatan cemburu ni saya seorang perempuan lebih orang lelaki tak kisah sangat. Okey. Betul ke? Tak juga. Saya main pas, betul ke? Okey, sekarang kita nak tanya kepada Fiza sikit. Okey, cukup menarik bila Fiza kata tadi bila kliennya perempuan, kawan baiknya perempuan, anak perempuan dan sebagainya. Okey, tapi secara umumnya kita nak tahu juga sebenarnya di mana cemburu ni, di mana positifnya, dan sebagai seorang wanita pula dah bergelar isteri kan. Macam mana kita nak meletakkan batas ataupun rasional cemburu tu start mana ni? Pasal dia kerja kan. Okey, kalau macam lelaki ni dia jenis yang suka compress dia punya perasaan. Jenis yang macam tak pernah nak bagi tahu dekat pasangan dia, pendam. Tapi macam perempuan ni memang sentiasa berekspresif. Jadi kalau macam benci pun tunjuk, merajuk pun tunjuk, marah tunjuk, kenapa tidak cemburu pun kita tunjuk. Tapi bagi saya kalau macam untuk bercakap berkenaan dengan cemburu tu, saya tak suka bila
benda yang dia tahu kita tak suka, tapi dia buat, dan dia sengaja buat, itu akan mendatangkan cemburu dan juga mendatangkan geram lah pada pasangan tersebut. Tetapi kalau bercakap berkenaan dengan barrier ataupun tahap dia, level macam mana, saya rasa pasangan tu dia dah cukup kenal dah dengan pasangan masing-masing. Di mana tahap masing-masing. Contoh, dia tak suka, dia tahu saya tak suka kalau macam dia message dengan perempuan lain pada waktu malam. Ataupun mungkin klien dia pada waktu malam, engkau tak pernah message aku, cakap good night, jaga diri ke apa semua. Tiba-tiba dengan klien, good night, jaga diri. Itu sesuatu. Itu sesuatu. Nak buat siang-siang tak apalah. Ini kisah-kisah benar ke apa ni? Good morning boleh. Dia bukan luar Good perasaan. morning boleh, good night tak boleh. Dia kalau macam good morning ke apa semua tak boleh. Maknanya dia tahulah. Dia nothing personal lah sepatutnya. Betul. Sepatutnya macam relax. Macam mana saya handle dengan klien. Saya expect bahawa lelaki ataupun pasangan tersebut pun melakukan benda yang sama jugalah. Tapi itulah kalau macam perempuan ni dia over sikit. Dia tak boleh, contohlah saya bagi tahulah. Pergi shopping mall. Dia ada sebelah saya. Tapi kadang-kadang macam dia tertoleh. Mata tu macam tertoleh je. Sebab dia ada mata. Nampak. Kita expect macam walaupun dia ada mata, biarlah mata dia juling sekalipun akan pandang dekat kita balik macam tu. Tapi saya tak boleh. Itu adalah tahap saya, macam saya lah. Mata dia bawa. Kalau lah boleh mata saya satu ke sebelah tu sana kan. Okey. Sugi dah tak buat lawak lah. Soalan Sugi kepada Tak, saya ada komen yang saya bacakan daripada Farhan. Katanya kena ada perasaan cemburu. Cemburu tandanya sayang seperti mana yang doktor dan juga Farin katakan. Ada awak lain datang pada lelaki dia minat. Mulalah dia rasa cemburu dan marah. Sama seperti dalam anime romantik yang saya tengok semalam. Okey, konteks anime itu kita ketepikan. Tapi saya nak tanya konteks. Cemburu itu tanda sayang. Betul. Kenapa harus kita menilai kasih sayang kita pada seseorang menggunakan perasaan cemburu itu, doktor? Ada banyak lagi yang boleh kita gunakan untuk menilai. Okey, bila kita cemburu, dia bermakna kadang-kadang kenapa kita kena tahu root cause tahu. Apa punca kepada perasaan cemburu itu. Betul. Kadang-kala cemburu itu berlaku sebab takut kehilangan. Kadang-kala dia rasa insecurity, rasa macam tak terjamin. Okey, jadi oleh sebab itu ada sebab, ada punca kenapa dia rasa cemburu itu tadi. Jadi bukan bermakna kita mengukur kasih sayang dengan cemburu. Cuma bila ada rasa kasih sayang tu tadi, maka cemburu tu pasti akan ada. Kan? Cuma bukanlah maknanya makin kuat dia cemburu maka makin sayanglah dia. Betul juga. Tidak, bukan begitu. Yang mana cemburu itu adalah kerana ada perasaan kasih sayang. Engkau milik aku nak dapat engkau dulu, aku mengorat berapa tahun kau baru dapat kan. Tiba-tiba bila dah kahwin tiba-tiba dia boleh berbaik-baik kan, ataupun dulu dia ada kekasih lama misalnya, tiba-tiba boleh rapat-rapat pula sekarang ni bila dah jadi suami orang, jadi isteri orang, ya kan. Mana Ini buyer reunion tu. Jadi mesti ada rasa cemburu sebab kadang-kadang kita tahu orang itu pernah menyimpan perasaan. Menunjukkan minat dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata tak ada, sekarang ni kita kawan-kawan je. Tapi jauh di sudut hati kawan-kawan je pun bengkak juga rasanya kan. Sebab tu kita kena faham untuk memastikan sesuatu perhubungan itu kekal, tidak bergaduh, tak ada berlaku sesuatu yang sehingga bercerai-berai dan sebagainya. Kita kena tahu bataslah. Kalau tahu kalau pasangan kita tak suka kita rapat dengan seseorang itu, kan tak perlulah nak rapat-rapat. Kan sebab pada kita pasangan kita kena lebih utama daripada orang lain. Itu juga tanda hormat kita pada pasangan kita. Ya, kita kena utamakan pasangan kita. Kalau dia dah tak suka kan, buat apa kita cari pasal yang menyebabkan dia rasa tak suka? Sampai kita nak bergaduh pula, sakit kepala pula, tidur luar pula hanya kerana benda sebegitu. Tapi ada je pasangan yang bila dah tahu pasangannya tak suka sesuatu dan mungkinlah pada hari itu dia gaduh kan, kau tak suka kan, aku buat lagi, biar kau rasa geram. Itu provokasi. Itu yang kita kata dia jadi tak rasional. Betul. Itu macam budak tu. Tidak ada kurang kematangan. Jadi dah tak suka janganlah kita nak good tapi morning. perlu berterus terang. Yeah. Kita kadang-kadang
kita tak ada komunikasi dua hala, iaitu bila kita tak suka, kita tak cakap pun kita tak suka, kan? Kita cuma simpan dengan harapan tak apalah nanti satu hari dia faham. Masalah faham ni kadang-kala keadaan dah makin melarat, kemudian kita nak tunggu dia faham, tak faham-faham. Meletup terus. Jadi perlu komunikasi secara telus, kan? Terbaik disegerakan. Kan kita cakap kat abang, tadi abang begini-begini, saya rasa kurang selesa. Saya rasa tak begitu seronok. Kan saya rasa cemburu, kan? Tak semestinya cemburu kena ditunjukkan dengan perbuatan. Kan beritahu. Begitu juga marah. Tak semestinya marah tu nak kena tengking. Kadang-kadang, abang, saya rasa marah lah. Pun cukup dah. Kan? Betul-betul, saya setuju. Kadang-kadang tak sampai. Baik-baik cakap daripada awal, baik-baik daripada meletup terus. Betul. Okey, ini kita yang sedang membincangkan di sini. Saya pasti di luar sana pun ramai yang sedang cemburu. Betul ke? Sama-sama kita dengarkan. Pada pendapat saya, dia wajar, tapi dari segi peribadi saya, kalau sekiranya over, itu maknanya diri sendiri yang tak jujur. That's why dia takut untuk kehilangan, that's why dia cemburu. Itulah salah satu tanda cemburu itu cinta. So, wanita ni kompleks, tapi itulah unik dia. So, bagi seorang lelaki yang matang, dia kena adapt benda tu. Kerana itulah tanda cinta dan sayang. Perempuan dia tak akan cemburu kalau dia tak sayang. Sebenarnya wajar untuk rasa cemburu, sebab kalau tak ada cemburu tu sebenarnya kita tak ada sayang kat orang tu. Sebab bagi saya, bila saya tak ada perasaan kat siapa, saya tak ada rasa cemburu kat orang tu. Tapi kalau saya dah rasa sayang pada suami saya, terutamanya, saya memang cemburu. Kalau benda-benda yang dia buat kadang boleh buat saya cemburu ke, memang saya ada rasa tu lah. So bagi saya, it's a normal kalau seseorang perempuan dia cemburu yang melebihi daripada yang sepatutnya. Tapi kita kena tahu cara kita nak handle. Janganlah sampai kita cemburu, sampai kita menyakiti pasangan kita. Cemburu ni sebenarnya bagi saya wajar sebenarnya. Bagi lelaki atau perempuan, dua-dua harus ada perasaan cemburu tu. Bagi perempuan pula, dia akan cemburu. Macam lelaki ni kan, macam saya sendiri, dalam perhubungan saya. Saya punya pasangan pun duduk jauh sekarang ni. So dia akan rasa macam, kenapa saya tak contact dia apa semua. So saya explain kat dia, jangan bagi dia rasa curiga apa semua. So benda tu sebenarnya kita sendiri, jangan bagi pasangan kita cemburu ke apa, kita sendiri kena take action sebenarnya. Cemburu, kita sendiri kena take action, betul lah. Daripada awal komunikasi, bercakap, kita tak perlu tiba-tiba tu meletus terus. Tapi ini yang saya nak tanya pada Fiza lah. Okey Fiza, kita nak tanya. Topik kita cemburu berpada-pada. Macam kita ada satu kehidupan, mesti kita ada pekerjaan dan sebagainya macam tadi, kliennya dan sebagainya, kawan-kawannya. Okey, bagaimana sebagai pasangan lah kita nak meletakkan sebelum kita nak cemburu, sebelum kita nak menyerang, kita mesti ada self talk dengan diri kita terlebih dahulu. Betul. Jadi macam mana kita nak membezakan ini aku patut cemburu, tidak patut cemburu, dan macam mana aku nak cakap? Baik. Kalau macam saya, mindset saya sentiasa lawan ataupun antonim kepada cinta adalah benci. Bukan benci, maksudnya benci itu adalah salah satu part of perasaan. Tapi lawan kepada cinta adalah tak peduli. Maknanya ignorance, don't care, tak peduli. Jadi bila ada perasaan benci, ada perasaan tu, feelings tu, cemburu pun adalah a part of feelings. Bermaksud kita sayang dekat dia. Bermakna kita ambil berat pasal dia. Bermakna kita juga mencintai dia seperti yang kita expect dia mencintai kita. Tapi kita sentiasa betul, ada self talk tu. Dia tengah tengok perempuan lain, contohlah macam ada satu peristiwa lah. Kita imbas kembali. Macam pergi water park. Okey, saya bawa 2 orang anak. Saya faham water park tu. So seorang anak tak cukup ketinggian dia, saya kena duduk bersama dengan anak tersebut. So dia naik dengan anak yang lagi seorang yang cukup ketinggian. Tapi dekat dalam boyan tu, dia naik dengan seorang lagi perempuan. Boya. Bermaksud dengan floating tu, naik dengan seorang lagi perempuan. Perempuan muda. Dan apabila habis dia turun daripada situ, dia pusing tengok perempuan tu macam tu, dan saya perasan daripada jauh. So daripada situ saya akan cakap dengan dia, patut tak saya tanya, siapa perempuan tu? Berbual apa dengan perempuan tu? Adakah suami saya ni menaruh perasaan kepada perempuan tu? Wow, jauh yang menarik macam tu. Overthinking. Perempuan memang sentiasa overthinking. Sentiasa berimajinasi. Tetapi tidak pula saya bertanyakan kepada suami saya. Tidaklah saya bertanya. Adalah self control tu. Ada. Tak adalah macam, you pergi tengok pula perempuan ni. Tak ada. Saya hanya tanya, okey tak naik? Dia nak pancing.
aktiviti itu tadi. Okeylah apa semua bagai. Dan saya perasan dia macam dia tak ada pun nak mencari-cari wanita tersebut dan sebagainya. So saya rasa macam okey, tak payah tanya. Tapi kalau macam dia sentiasa mengulang benda yang sama over and over again, mungkin ada tarikan. Ada tarikan tersendiri ataupun mungkin tiba-tiba dia tercari-cari dan sebagainya. Itu adalah titik tolak di mana saya perlu bertanyakan kepada beliau, apa masalah? Mungkin ada sesuatu yang menarik perhatian beliau. Mungkin terjerit lebih ke ataupun mungkin dia melatah ke apa semua. So, sentiasa self-talk tu kita kena, bagi saya perempuan, self-talk tu ambil 3-4 kali self-talk sebelum bertanyakan sesuatu. Betul. Kalau tak memudaratkan, saya rasa tak ada apa-apa. Sebenarnya masa tu pun tak tahu apa jadi sebenarnya tu. Tak. Tak juga gua. Saya mengambil apa yang insiden ataupun peristiwa yang dikongsikan Fiza ini sebagai contoh yang saya ingin tanya kepada doktor. Tarikan ataupun attraction ini biasa. Kita manusia kita akan ada attraction itu. Kalau tidak memudaratkan, it's fine. Tapi kalau macam perempuan ni saya rasa macam perempuan ni saya rasa macam bila dah diakad nikah, attraction kepada lelaki lain tu tak ada. Saya rasa kita manusia. Itu Fiza, perempuan bernama Fiza. Betul. Tapi saya rasa perempuan bernama lain mungkin lain. Realitinya kita akan ada attraction itu, tarikan itu. Awak tak tertarik ke tengok Shah Rukh Khan ke? Secara amlah kita lihat pada orang dalam industri. Pada saya kan bila kita tengok orang kan tertarik itu biasa. Betul. Tapi cara kita pujuk hati, contoh dia kan. Kalau kita rasa, dia ni cantik. Dalam dunia ni kalau kita tengok orang tu cantik, ada lagi yang lebih cantik. Kalau kita cari cantik, tak habis cantiknya. Akhirnya baik kita kata isteri akulah yang paling cantik. Pasangan akulah yang paling handsome. Kalau kita nak cari handsome, yang handsome ni kita dapat lagi handsome pun ada. Ya kan? Jadi oleh sebab itu bila kita buat perbandingan dari segi fizikal ni tak habis. Tetapi cuba kita lihat daripada hati budi. Kan? Baik macam mana suami kita baik, dia melayan kita, dia jaga nafkah dia untuk kita. Maka kita akan dapat rasakan bahawa tidak ada orang yang sebaik pasangan aku, kan, menyediakan makan minum aku, kan, jaga tempat tidur aku, kan, layan. Jadi oleh sebab itu di situlah cara kita mula melihat bahawa pasangan kita itu sebenarnya lebih daripada mereka yang kita tengok, yang kita tak kenal. Walaupun dia cantik, hati budi kita tak kenal, latar belakang kisah dia kita tak kenal. Kan, jadi oleh sebab itulah penting sangat-sangat untuk kita sentiasa self-talk kita membawa kepada perkara-perkara yang berfikiran positif. Betul. Pasal kita manusia tertarik tu biasa, tapi batasnya dan juga rasional dan juga warasnya di mana. Tapi ni terima kasih Cik Ismail Muhammad. Ini semua dengar ni orang perempuan. Sebagai contoh, tadi ada bagi bercakap perempuan tadi ada yang bercakap perempuan cemburu jika pasangan tengok orang lain di mall. Habis tu perempuan tak tengok ke orang lain dekat mall. Itu yang kita bincangkan tadi berkaitan dengan attraction, tarikan. Tapi awak nak jawab kan? Orang perempuan ni, kau ingat tak tahu orang perempuan dalam satu grup tu, ada je. Wife awak tengok ke? Okey. Tak apa. Saya nak mungkin ke arah yang lebih realiti ataupun ni realiti lah, tapi lebih serius dalam masyarakat pasal cemburu ni. Bila kata cemburu berpada-pada ni, adakah cemburu ni boleh dikaitkan dengan memiliki ataupun possessiveness? Betul. Kan? Bagaimana? Kerana kalau kita nak cakap pasal possessive ni, kontrol dan sebagainya, ia boleh membawa mudarat yang sangat besar. Isteri dikurung di rumah, suami ada yang tak boleh keluar, kena pukul. Okey, Fiza, macam mana pula cemburu yang sampai tahap? Macam saya, mungkin bukan pengalaman saya sendiri, tetapi mungkin pengalaman kawan-kawan saya ataupun orang di sekeliling saya, di mana apabila seorang lelaki ataupun wanita yang terlalu cemburu buta, kita panggil ni sebagai cemburu buta. Orang message pukul, orang message ambil handphone hempas, orang mungkin nak pergi kedai tak boleh, takut orang lain suka dan sebagainya. Itu biasa, mungkin disebabkan insecurity, sebab dia rasa macam dia tak yakin bahawa wanita ataupun lelaki tersebut memang adalah milik beliau, memang ikhlas mencintai beliau. Dan kadang-kadang macam cemburu buta ni, dia boleh menyebabkan tekanan mental kepada pasangan tersebut. Yang kadang-kadang macam, okeylah aku tak payah buat apa-apa. Kau nak buat apa, biarlah kau je lah yang buat. Aku tak payah pergi kedai, aku tak payah ada ahli keluarga, aku tak payah pergi beraya, aku tak payah bersosial, aku tak payah ada kawan-kawan, aku tak payah ada handphone. Itu adalah sesuatu yang memudaratkan, yang akan memberikan tekanan kepada wanita ataupun lelaki. Sebab kita fikir bahawa wanita saja yang didera, yang dipukul akibat daripada cemburu buta. Padahal lelaki sebenarnya ada juga ataupun kita panggil sebagai peristiwa ataupun momen tersebut. Doktor, boleh ulas tentang ni, cemburu ni? Okey,
Sebenarnya cemburu tu ialah kita tahu bahawa dia wujud. Tetapi kalau dia sampai mengganggu, kan kita tahu ada orang sanggup bunuh orang kerana cemburu. Betul. Kan? Dan memang banyak kes pun yang berlaku, kes bunuh. Sebab apa? Sebab cemburu ni dia akan trigger emosi. Antara emosi pertama yang akan keluar daripada cemburu adalah marah. Okey. Jadi bila marah ni memang Nabi dah pesan dah bahawa orang marah ni kan jin iblis setan masuk dalam urat darah ni, mengalir dalam darah kita. Jadi sebab itu apabila kita dalam keadaan cemburu yang sangat-sangat cemburu, maka kita perlu lakukan beberapa perkara. Okey, yang pertamanya sekali kita kena tukar posisi kita, duduk di tempat lain dulu seketika. Okey. Kemudian mungkin juga kalau dah cemburu sampai tahap sebegitu, kita berbincang, bercerita dengan orang yang boleh counsel kita balik. Ya, orang yang boleh beri pandangan. Mewaraskan kita. Sebab kadang-kadang cemburu ni bila kita lepas cerita, kadang-kadang sahabat-sahabat yang berikan satu dua pandangan. Pastikan sahabat yang betul lah. Ya, betul. Kan? Maka circle ni, the support group kita ni, kan dia akan beritahu kita, maka kita akan cool down. Kita akan mula berfikiran rasional balik. Tetapi kalau cemburu dan sampai kepada bersifat macam mental health ni, sakit ni, maka perlu cari terapi. Perlu diubati. Kan sampai kepada tahap nak kurung isteri lah, tak boleh jawab pun. Penderaan, bukan setakat penderaan, itu memang dah sakit jiwa tu. Jadi oleh sebab itu dia perlu ambil terapi secara profesional dan beritahu bahawa cemburu itu adalah bukan satu perkara fitrah biasa, tapi satu penyakit kepada dia. Jadi kita kena kenal, kena kenal diri kita, tahap kita, dan juga kita kena kenal sejauh mana action, tindakan yang boleh kita berani lakukan hingga kita menidakkan segala perkara lain semata-mata untuk puaskan hati kita. Jadi kita perlu tahu benda tu. Maknanya betul lah. Kalau kita betul-betul cemburu dan tandanya sayang tu, kenalah berpada-pada. Dan saya rasa penting juga untuk kita mengenal pasti perasaan itu dan selepas itu pandai ataupun bijak menguruskan emosi kita. Jangan terikut-ikut sangatlah. Baik, terima kasih banyak. Topik kita ringkas, padat tapi pendapat dan jawapan yang cukup baik daripada tamu kita. Terima kasih Fiza. Terima kasih Dr. Teguh Asmadi. Awak balik nanti sembang dengan lelaki awak. Okey. Baik, dan kita ada lagi yang menarik yang kita bawakan kepada anda pada hari ini. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami.